Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif kan sallallahu sirrah. Iza kanat ma'aka inayatun. Situ. Iza kanat ma'aka inayatun yanfa'uka al-qalil wa in lam yakun laka inayatun lam yanfa'ka al-kathir. Lau kushifan anka al-hijab la ra'aita kulla syai'in natiqan musabbihan lillahi ta'ala. Masya Allah. Walakin an-naqs fika wal hijab minka. Apabila engkau mempunyai inayah, inayah maknanya bantuan, bimbingan atau kurniaan Allah Ta'ala, pasti memberi manfaat yang sedikit padamu. Dia buat ibadat tak banyak, tapi dengan inayah, bantuan Tuhan, maka ibadat dia akan cantik, bersih, maka manfaat. Dan jika engkau tidak mempunyai inayah, tak ada bantuan, ya, jawab dia apa? Pasti tidak memberi manfaat yang banyak. Banyak dia buat, tapi Tuhan tak bantu dia. Dengan bahawa apa? Ada dalam kalbi dia afat, penyakit, riya, wujud, semua macam-macam. Banyak mana pun hapus. Itu maksud dia. Kemudian jika dibukakan hijab daripadamu, pasti engkau menyaksikan, mana engkau musyahadah setiap suatu berkata-kata bertasbih kepada Allah Ta'ala. Ya, kalau sekali dibuka hijab, saya kita akan dapat makhluk ni, pokok kayu, kekayaan semua musabbihan lillah, dia bertasbih kepada Allah Ta'ala. Akan tapi kekurangan pada dirimu dan hijab darimu yang menghalang hal itu. Yang tak dapat dengar sebab apa? Terhijab. Qalbi kita masih lagi tak terbuka dengan Allah Ta'ala dengan secara yang terang. Maka nak terbuka bila? Pertama apa? Al-ishtighal bizikrillah. Kena betul-betul beri tumpuan dalam zikir. Dalam buat ibadat beri tumpu betul-betul. Ya. Kemudian cek balik dia punya lazzatul ibadah ala lazzatul zikr, ada tak? Lepas kita buat tumpuan tu, lazat zikir ada tak? Ada. Kalau ada lazzatul zikir, dia akan diberi lagi yang kedua pula. Dia kata syauq. Ya, fa iza asyaqani wa asyiktuhu. Ya, bila dia asyik aku dan aku asyik dia, rafatul hijab, aku buka hijab ni. Jadi buka hijab tu berlaku bila ada ishkun, kerinduan yang kuat. Kalau kalbi tu tak rindu Tuhan, jangan tunggu nak buka hijab, bermati dah abad kan. Tuhan tidak akan layan qalbin lahin, kalbi yang mengayau empat lain tak menghadap dia. Ya, dia menghadap betul-betul dengan Tuhan, rindu betul, Tuhan akan buka. Dan kerinduan tu berlaku dengan apa? Halawah. Maknanya pembukaan tak akan berlaku melainkan kemanisan, lazat dia dengan Tuhan dapat asyik. Asyik tak akan dapat melainkan dia dapat manis, dan manis tak akan dapat melainkan ada tumpuan. Mana tumpu betul-betul sampai kita cek ada kemanisan. Kita dengan Tuhan ada kemanisan tak? Kalau ada, tunggu satu lagi dia bagi asyik. Bila asyik baru rapat tul hijab, aku buka hijab. Ya, bila rapat tul hijab baru dia kata sirtu mu'aliman, aku akan direct ajar dia sendiri. Ini begitu buka hijab macam-macam. Ya, Tuhan buka. Jadi penting dia apa? Penumpuan yang pertama, zikir bersungguh-sungguh. Ibadat tu betul-betul istighal qalbi dia dengan Ta'ala. Kemudian dia cek tengok ada manis tak? Kalau tak ada manis, merayu, menangis dengan Tuhan. Kau kurniakanlah kemanisan dalam ibadatku ya Allah. Bila ada kemanisan, minta lagi ya Allah, kau berilah hatiku rindu asyik kepadamu, mencabutlah asyikku kepada makhlukmu. Apa dia akan dapat? Pam terbuka je tak pun tadi. Kalau kalbi terbuka Tuhan, dia tak akan berpaling kepada makhluk je. Ya, kedahsyatan mukasyafah amat dahsyat tadi. Situlah nikmat sebenar. Wa itmamun naim bin nazar ila wajhil karim. Nikmat sebenar dia terbuka dia dengan Tuhan. Habis. Ma aksara ihtirasaka ala badanik wa ma arkhasa dinaka alaika. Lau qila laka inna hadha at-ta'am masmumun lam tana'ta minhu, summa lau halafa laka bit-talaqi annahu laysat masmumun, ya, la tawaqqafta anhu bal ghasalta wi'a alladhi huwa fihi miraran, ya, la nafarat minhu nafsuk falima la takunu kadzalika fid dini. Alangkah banyaknya penjagaan engkau terhadap tubuh badan,
Ya, kita jaga tubuh jasmani bukan main jaga kan. Yang besar rohani kita tak jaga. Ni manusia sebodoh-bodoh manusia ni. Sangka dia nak jaga cantik manusia buat mana kan. Orang perempuan cantik umur berapa? Sweet 17 17 27, boleh lagi naik atas sikit dah jadi asam boy. Orang lelaki pun sama juga kan, lama-lama semua muka asam boy tu. Tak ada act lah cantik lah, lama-lama mati masuk kubur jadi bangkai manusia kan. Ratu cantik pun sumbat dalam kubur sebulan berapa banding kali kan. Paling busuk bangkai manusia. Jangan action dengan muka wajah. Jangan kita letakkan ukuran dengan wajah zahir, tertipu kan. Ya. Lagi. Kita nak dengan wajah batin dalam tu kan, makrifat dengan Tuhan tak. Cantik di dalam tu dengan makrifat, ya. Tu hudur dia tak ada makrifat. Jadi tak ada makrifat, habis dia kena lipat jawab dia. Siapa lipat dia? Nafsu lipat dia, syaitan lipat dia kan. Cantik yang dalam tu. Hayatul ruhaniyah. Ya, kalau kita tak tumpu hayat rohani, tunggu yang luar je, makna orang tu qad azabakumullah. Tuhan azab dia sebenar, dia tak perasan. Orang yang leka dengan urusan luar, dia terazab sebenar. Tuhan azab dia dengan hidup luaran saja. Tengok sini, ni semua kena tipu ni. Alangkah banyak dia kata penjagaan engkau terhadap tubuh badanmu. Ya, dia nak solid muka dia punya apa, cermin bilik tu penuh kan. Yang calit, yang cocok, yang sengit macam-macam. Ya. Oh, bukan main takut lagi kalau muka dia orang pandang tak cantik kan ni. Apa dia manusia. Alangkah murah harga agamamu ke atas dirimu. Mana harga agama dia tak jaga macam kan. Tak pernah dia nak solidkan betul rohani dia, menghadap betul dah murakabah ke, dah musyahadah ke Tuhan dah. Ya. Murakabah ke Tuhan, musyahadah itu kehiasan rohani kan. Jika dikata padamu sesungguhnya makanan ini beracun. Orang kata makanan ni beracun je, dah orang dah bubur racun ni, pasti engkau menjauhi, kau takkan makan. Kemudian dia bersumpah pula dengan menceraikan isterinya, sesungguhnya makanan ini tidak beracun, pasti engkau tidak menyentuhkannya. Satu makanan, seorang dipercayai kata makan ni jangan makan tuan, dah ada orang bubur racun. Ya, tiba-tiba orang tu kata tak ada, saya bersumpah lah makan ni tak ada racun. Kalau ada racun, tertalak isteri saya. Dia taklik dengan talak antan. Kita takkan makan dia. Ya, sebab apa? Takut mati. Ya, begitulah kita punya jaga jasad. Rohani jaga tak macam tu. Itu maksudnya. Maknanya banyak manusia tertipu menjaga sangkar, sedangkan burung di dalam tu mahal, dia tak jaga antan. Sangkar baru 3,000, burung apa 60,000 dalam mengebuk kong ni. Jalan 1, jalan 3 macam jalan. Oh, main mengebuk dia tahu kan, yang gantung tu. Oh, kalau menang tu harga sampai 100,000 lebih kan. Ya, beli 100,000 balik mati menung. Dengan sangkau. Walaupun mati tak dijaga, tak pergi makan, 3 hari tak pergi makan. Bodoh lah sangkau kau lap je, dalam kan tak jaga. Dalam dia mahal. Itulah kita sangka ni baling dalam yang lahat je kan. Yang nak dalam tu dia tu yang layak, maknanya menerima kebesaran dari Tuhan, roh dia tu. Ya, jadi kalau orang bersumpah tak ada, dia bersumpah taklik, dia bertaklik kalau mana ada racun tertalak isteri dia, kita tak makan juga, tak berani dia. Itu menandakan apa? Kita jaga betul jasad, sedangkan roh macam mana kita tak jaga kan? Orang kata rosak, tak dia gebal. Bahkan engkau membasuh bekal makanan dia berkali-kali, ya. Orang dah bersumpah tu, kalau nak makan dia basuh lagi kan. Ya, berkali-kali pun dirimu tetap tidak senang terhadap kau ada racun, kau kena keracunan, kau kena takut racun jasad, kamu takut jasad roh. Banyak dah makan racun rohani kan. Ya, racun ni apa? Nafsu. Syaitan tu racun ni. Habis. Maka kenapa engkau tidak sebegitu dalam amalan agamamu? Tentang agama kenapa kita tak jaga sangat kan? Orang kata ni makan ni tak baik, ni dah bercampur ni sabat ini dan ya, makanan syubhat habis sebab tidak ada kewarakan, terutama dalam bab makanan ni. Bahasa zaman ni macam-macam tu, makanan bercampur macam-macam. Lepas tu dalam Ihya dia kata kul ta'amul mu'minin, makan oleh kamu makanan yang buat oleh orang beriman. Orang beriman dia kerti suci, dia kerti menajis. Kemudian kalau kita bantu dia pula, dia dapat duit tadi, dia sujud kepada Allah Ta'ala. Orang Melayu kalau letak mi tak banyak-banyak contoh. Mi Cina, mi Melayu. Mi Cina kalau sebelah dah habis. Mi Melayu pun petang tak habis kan. Tak sedap. Tak sedap, minyak babi dah masuk perut kau, sedap kan. Bagus berkilat ni. Ya, jaga tu. Tu contohlah ya. Makanan kena banyak lah ya.
Kalau apa, minyak tu cap buru, cap apa, semua Cina lamsun tu, semua banyak dah keluar. Dia dah dipertikaikan masuk bahan tu. Maka tinggal lagi lah. Hadis Nabi, da' ma yurib ila ma la yurib. Tinggalkan benda yang dipertikaikan orang yang sama menuju pada yang jelas. Ya, kalau kita saji ada kan alis, semua saja orang Melayu ni, pakailah. Kalau itu nak makan masuk perut pun tak kerti memilih, oh berat jawab ni. Ya. Dan satu lagi wakam, dia kata, wakam lillahi alaika min ayadin al-aksar min ummika innaha iza akhazatka wa anta saghirun yatulbisuka ahsanal malabis fa in wasahtaha takhla alaika siyaban uhar fi waqtil wasa' wa anta ta'ti ila mamlakatin muzayyanatin laisa fiha mawdi'in shibrin illa yasluhu disujudi alaihi tutlifu fihi nafsak patuwas sihuhu bil ma'siyati tujla alaika al mahasin fataj'alu fiha ma yukaddiruha minal maksiyah. Kemudian kata Tuhan Karang, kam, dia kata betapa banyak, ya, kam ada di mana, betapa banyak kurniaan Allah SWT ke atas kamu, mana tak terhingga nikmat Tuhan itu banyak, lebih banyak daripada kebaikan ibumu. Ya, makna ibu ni taklah sampai diletakkan syurga di bawah tapak kaki ibu mana. Tapi jangan angkat kaki pula tengok syurga kat situ, tu kinayah maknanya. Isyarat mana taat kepada ibu tu membawa ke syurga selama surahan dia tidak bercanggah dengan syariat. Itu besar. Ya, sebab ibu dia mengandung kita, kadang dia mengandung dengan dalam masa mengandung dengan dia jalan kali ada. Kadang anak hidup, ibu mati pun ada kan. Bila mengandung nak beranak tu 50-50 tu. Hidup atau mati kan. Ada yang jalan dua sekali pun ada. Sebab tu mana kalau dia mati dalam mati mengandung atau mati dia mulai ke anak, dia dapat syahid akhirat. Kalau syahid akhirat lepas azab kubur tu. Itu besar tu. Jadi maknanya apa? Ketiga itu mana ibu berat kita, maknanya hormat. Islam letakkan begitu, jasa ibu bapa kita. Sebab jangan lapas ibu ni Tuhan letak dalam Quran, wala takul lahumah uffin wala tanharhumah. Kamu jangan bercakap ibu pun tak boleh. Ini jerit menyantan tengking. Berat tu. Baik, sekarang makna mengenangkan jasa ibu tu banyak, tapi nak banding dengan Tuhan, tak boleh banding. Dia lagi besar, segala-gala dia punya. Sesungguhnya ibumu sentiasa memakaikan pakaian yang cantik ketika engkau masih kecil, kan? Kotor sikit diganti baru, kadang baju tu baru lagi, beli baju baru lagi, nak gaya bersama, kan? Sayang daripada anak. Tu. Maka jika engkau mengotori, pasti ibumu akan menukarkan dengan pakaian yang lain, diganti pakaian baru, kan? Tu. Pada waktu dan ketika itu juga dia tak sedap pandang, dah kotor aja itu tukar-tukar, ya? Sedangkan engkau datang kepada kerajaan yang penuh perhiasan, tiada padanya ruang, ya, waktu sejengkal melainkan layak untuk dijadikan tempat sujud, bersih. Maka engkau telah mensia-siakan dirimu lalu mengotorinya dengan maksiat dan diperlihatkan kecantikan ke atasmu, maka engkau menjadikan padanya maksiat yang mengeruhkannya. Apa maksud dia? Kita kena jaga lebih urusan kita dengan jangan kotorkan, ya, dengan maksiat dan kemungkaran. Sebab Allah lebih lagi letakkan di hadapan, sebab kasih sayangnya, nikmatnya tidak boleh dihingga. Oleh kerana itu sewajibnya kita menjaga jangan dikotorkan hubungan kita dengan Allah bil ma'asi, dengan maksiat. Maksudnya kemudian laisa kulli man sahibal akabir ilahi wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Subhanallah. Ya Allah.